Hari ni adalah hari keempat baby Kisha makan dan Tasha masih lagi bagi dia bubur kosong sebab Tasha ikut yang 4 days rule tu, dan Alhamdulillah selama 3 hari dia makan bubur kosong. Kisha tak ada apa-apa alergik. Dia pupu macam biasa, dia tak sembelit dan dia tak adalah naik apa-apa ruang merah ke. Dan ni pula Tasha pakai beras yang dah di-frozen kan sebab kaedah macam ni sangat senang untuk masak bubur dengan cepat. Nanti Tasha tunjuk macam mana cara Tasha buat beras frozen. Seterusnya Tasha guna extra virgin olive oil yang jenis Al-Aqsa Palestinian ni. Sebenarnya banyak je jenama lain yang korang boleh guna, tapi Tasha pakai yang ni sebab kawan Tasha suggest yang ni. Dia cakap anak dia titis ni daripada sembelit boleh membuang dengan lancar. Apa yang nurse bagi tahu Tasha, fungsi Evo ni adalah untuk supply lemak kepada baby dan juga ia jadi sebagai pelincir ketika baby nak membuang. Seterusnya Tasha masak je macam biasa. Tasha masukkan 2 cube beras yang dah di frozen kan dan Tasha tuang air. Air ibu boleh agak lah berapa banyak nak letak. Ikut sukatan masing-masing lah. Apa yang bagus tentang beras yang dah di frozen kan ni adalah dia sangat-sangat cepat masak. So selama ni Tasha masak ambil masa dalam setengah jam lebih macam tu baru nasi betul-betul masak. Tapi bila guna beras yang dah di frozen kan ni, nasi masak dengan sangat cepat. Untuk blend bubur baby pula, Tasha pakai blend yang jenis macam ni. Blend ni jenama dia Europlus. Tasha tak pakai baby food punya processor sebab Tasha dah banyak sangat dah blend dekat rumah ni. Dan blend ni pun boleh diguna pakai untuk blend bubur baby dengan halus. Mata pisau dia macam ni. Tapi kalau korang berminat nak beli baby food punya processor yang sekali dengan steamer, sekali dengan blender tu, sangat-sangat digalakkan sebab yang tu pun bagus. Untuk blend, Tasha akan blend dalam bekas yang macam ni. So Tasha just tuang je bubur yang dah dimasak tadi. So bubur ni sebenarnya agak sedikit pekat, jadi korang boleh lah adjust sendiri, boleh tambah air banyak mana lagi nak tambah. So yang Tasha punya ni agak pekat, so Tasha tambah dengan Tasha punya breast milk. Tapi Tasha tak sempat tunjuk sebab lupa ambil video. Bila dah siap blend, Tasha akan tapis pula bubur ni sebab untuk permulaan, dari apa yang Tasha baca, kalau bubur tu terlampau cair, nanti baby tak akan dapat khasiat yang secukupnya daripada beras atau nasi tu. So dia macam akan dapat cecair yang banyak. Dan kalau bubur tu terlampau pekat pula, nanti tak sesuai lah sebab baby kan baru nak start belajar makan. Jadi tekstur dia kena yang betul-betul ngam. So ni adalah tekstur yang Tasha dapat lepas Tasha tapis dan tambah sikit Tasha punya breast milk. Sebab tadi terlampau pekat. So tekstur dia macam ni lah, dia macam mashed potato, tak terlampau pekat, tak terlampau cair gitu. Tasha pun baru juga belajar sebenarnya tentang pemakanan baby ni. So kalau ada apa-apa yang kurang ke atau apa yang korang lebih tahu ke, korang boleh share je komen dekat bawah. So untuk permulaan makan, sebenarnya baby tak makan banyak pun, cukup sekadar 2 sudu makan kita. So kalau dia dapat habiskan bagus, tapi kalau baby tak dapat habiskan dalam 2 sudu makan tu, tak payah paksa. Sebab ni baru permulaan. Seterusnya jangan lupa titiskan extra virgin olive oil atau orang panggil Evo. So Evo ni boleh titiskan masa makanan dah suam-suam. So Evo tak boleh titik masa makanan tengah panas lah. Bila dah titis Evo, makanan dah siap dan boleh makan. Ini adalah hari keempat Kisha start makan dan Alhamdulillah dia makan dengan sangat-sangat berselera dan elok. Next Tasha akan tunjukkan cara-cara Tasha frozenkan beras untuk buat bubur. Senang je cara-cara dia. Korang perlukan beras dan juga korang perlukan cube untuk frozenkan beras ni. So ni adalah silikon punya cube ais. Tasha beli dekat Shopee. Murah je, dalam RM4 lebih macam tu. So first korang kena basuh beras tu. Lepas basuh, toastkan macam biasa masa korang nak masak nasi. And then masukkan je beras-beras tu dalam cube-cube bekas ni. Kenapa nak kena frozenkan beras? Macam Tasha cakap sebelum ni, kita frozenkan beras ni sebab nak memudahkan dan menjimatkan masa ibu-ibu. Sebab beras yang dah di frozenkan ni, dia akan masak dengan lebih cepat. Selalunya Tasha guna kaedah biasa masak dalam periuk tu, bubur sangat-sangat lama. Tasha tunggu dalam setengah jam
ke 40 minit macam tu lah, baru bubur tu betul-betul masak dengan lembut. Tapi bila kita guna beras frozen ni, dia masak dengan lebih cepat. Mungkin dalam 10 minit macam tu je. Okay, 10 hingga ke 15 minit dah masak. Okay, so seterusnya korang just isi je air dalam cube-cube yang korang dah masukkan beras tadi tu. Isi je air, janganlah sampai tertumpah pula. Okay, isi ngam-ngam air macam ni. Okay, dah siap macam ni, boleh tutup, boleh simpan dalam freezer. Okay, so beras macam ni, Tasha tak ingat berapa lama dia boleh tahan. Nanti Tasha tulis, okay, berapa lama dia tahan. So boleh simpan dalam freezer. Masuk minggu kedua, Tasha dah start bagi Kisha breakfast buah-buahan. Selalunya Tasha bagi dia mangga, bagi dia pisang, buah naga, apple. So ni adalah buah mangga dan dia sangat-sangat suka buah mangga. Manis kot. Ni pula adalah bubur nasi dengan sayur pak choy. Cara penyediaan dia sama je macam Tasha tunjuk sebelum ni. Cumanya sayur pak choy tu Tasha steam dulu and then Tasha blend je dengan bubur tu. Last kali letak Evo lah. Dan Alhamdulillah tengok dia makan pun berselera sampai tak nak bagi mami pegang. Okay, baby dah start makan ni, kita jangan lupa banyakkan bagi baby minum air masak sebab boleh melancarkan lagi dia punya pencernaan gitu. Ni pula adalah bubur ayam dengan kurma. Cara penyediaan dia sama juga, cumanya kurma tu Tasha steam, ayam tu Tasha rebus sekali dengan bubur tadi. Tengok habis licin dah nak mami makan, nak lagi gigit bekas tu. Menu baby ni korang boleh pelbagaikan lagi sebenarnya. Dalam minggu kedua ni Tasha banyaklah pelbagaikan. Kadang-kadang Tasha letak ayam dengan pakcoy dengan kurma, lepas tu letak dengan ayam dengan carrot, lepas tu letak sayur bayam, macam-macam lah. Okay, so korang boleh pelbagaikan. Masuk minggu ketiga, Tasha masih lagi bagi Kisha breakfast buah-buahan setiap pagi. Okay, so buah-buahan ni Tasha tak blend, Tasha tak lenyit apa pun sebenarnya. Sebab kalau buah naga ni dia lembut, saja potong kecil-kecil dan letak je dalam dia punya feeder tu, macam puting tu. Okay, so semua benda lah, buah mangga, buah pisang, Tasha lenyit sikit lah pisang sebab pisang agak keras sikit kan. So Tasha akan letak je dalam feeder tu dan dia akan breakfast macam tu je setiap pagi, potong kecil-kecil. Dan lagi satu pasal buah naga ni, dia sangat-sangat elok untuk buat baby berak. Okay, buat baby pupu. Sebab hari tu Kisha dia tak pupu dalam 2-3 hari tau. Tapi lepas Tasha bagi dia buah naga, dia terus berak banyak. Dia terus pupu banyak dan keluarlah biji-biji buah naga tu sekali dengan dia punya pupu. Sangat-sangat bagus untuk anak korang yang susah nak membuang. Untuk minggu ketiga ni masih lagi Tasha pelbagaikan Kisha punya bahan-bahan dalam dia punya bubur. Okay, ni Tasha nak tunjuk macam mana Tasha buat dia punya bubur dengan sayur pakcoy, dengan carrot dan juga dengan ayam. So far Alhamdulillah Kisha tak ada allergic dengan semua bahan-bahan ni. So Tasha teruskan je sebab kena pantau juga. Ada baby yang tak boleh makan brokoli lah, dia yang tak boleh makan ayam ke apa ke, takut allergic kan. So korang kena pantau bahan-bahan yang korang masak tu sama ada allergic tak dengan baby. Okay, so Tasha buat bubur macam biasa juga. Rebus ayam, rebus carrot dalam ni. Sayur tu Tasha dah steam siap-siap. Okay, so sekarang Tasha akan blend je semua guna blender ni. Pula tu masuk minggu ketiga ni Kisha dia dah start tak nak makan tekstur yang lembik-lembik. Okay. Dia dah start nak makan macam orang besar dah. Dia macam nak makan nasi yang ada tekstur yang keras. Dia tak nak makan yang lembik-lembik. Bila Tasha suap, bila dia dah rasa bubur tu lembik dalam mulut dia, terus dia tak nak buka mulut. Okay, sekali ni dah minggu ketiga ni Tasha start bagi dia tekstur yang agak kasar sikit, tapi tak adalah keras. Tasha blend juga, tapi blend yang tak betul-betul hancur lah macam ni. Kalau macam ni dia makan. And last kali jangan lupa titiskan Evo juga dalam makanan bila makanan dah sejuk sikit, supaya dapat supplykan lemak dalam badan baby dan juga dapat membantu baby membuang. Okay, so dah masuk minggu keempat. Sepanjang dia 6 bulan ni Tasha start kenalkan Kisha dengan oat. Okay, ni adalah organic baby oats yang Tasha beli untuk baby. So ni adalah instant oat. So tak payah nak rendam lama-lama, just rendam dengan air panas dalam 5 minit macam tu. Biarkan dia lembek dan bolehlah campur dengan apa-apa buahan yang ibu-ibu pilih lah. Macam Tasha letak pisang dan juga Tasha letak buah naga dan Tasha lenyit-lenyitkan je dengan oats tu. Sebab Kisha dia memang makan tekstur yang macam ni sekarang. Dia dah tak nak lah tekstur yang
Dia lembik-lembik. Walaupun dia tak ada gigi lagi, tapi dia kunyah dengan sangat-sangat kuat pakai dia punya gusi. Tak nak ya Mami suap, nak makan sendiri. Mami suap boleh lah 2-3 sudu, lepas tu dah tak nak dah. Nak pegang sendiri, barulah dia makan. Dah masuk minggu keempat ni, Tasha nak tunjuk dengan korang contoh resipi yang Tasha buat untuk Kisha. Kat sini Tasha ada labu. Actually labu ni korang boleh buat puri siap-siap sebenarnya. Okay, just steam, lepas tu blend, buat je puri, simpan stok dekat frozen. Tapi Tasha tak sempat nak buat sebab tak ada bekas. Okay, sini ada ayam, ada sayur pak choy juga, dan ada beras yang Tasha dah frozen kan. So Tasha akan keluarkan 2 cube beras yang dah di frozen kan. Labu tu atau pumpkin tu sebenarnya korang dah boleh start bagi masa daripada awal 6 bulan lagi. Tapi tak tahulah kenapa Tasha lupa. Lupa nak selitkan labu dalam makanan dia. Last-last baru Tasha letak. Zingli dia sangat-sangat suka dengan labu daripada nasi. So cara-cara dia Tasha tak steam labu ni sebab macam banyak nak kena banyak guna bekas pula. Tasha just rebus je sekali dalam bubur nasi yang Tasha nak masakkan tu dalam periuk. Actually tak kisah pun kalau nak steam boleh, kalau nak rebus boleh. Lepas tu Tasha masukkan ayam sekali dalam periuk yang sama, dan Tasha biar je lah sampai dia masak. Untuk steam sayur, Tasha tak ada beli baby food processor tu sebab Tasha punya periuk nasi ni dah ada function untuk steamkan sayur-sayuran sekali. So Tasha just steam sayur dalam pressure cooker ni je. Bubur pun dah siap. Kalau korang boleh tengok texture je, labu pun dah boleh penyek-penyek dan sangat-sangat lembut, dan boleh blend dah. Okay, step dia sama je. Tasha just tuang je dalam tempat bekas untuk Tasha blender tu. Dan kalau korang rasa macam terlampau berair, boleh tapis dulu. Kalau memang jenis suka yang berair, boleh blend je macam tu. Yang Tasha punya ni macam berair sikit, so Tasha dah tapis sikit untuk buang air dia tadi sebab Kisha tak suka lembek. So Tasha blend je. Tapi Tasha terlupa letak sayur, so kita stop dulu, ambil sayur dulu. So sekarang dah ada sayur, dah boleh sambung blend. Okay, dan texture dia actually masih lagi cair. Dan yes, Kisha dia tak nak sangat. Dia makan tapi kena paksa makan. Dia macam makan main-main gitu. Dia macam tak bersungguh. Okay, so lagi satu Tasha nak bagi tahu jadual makan dia. Tasha biasanya bagi dia breakfast pagi, dan tengah hari Tasha akan bagi dia makan macam ni dalam pukul 11, dan petang dalam pukul 4 atau 5 Tasha akan bagi lagi kalau dia nak. Tapi kalau dia tak nak, Tasha bagi snack buah-buahan macam biasa je. Gitulah. Okay, so thanks for watching. Itu sahaja Tasha punya perkongsian pada kali ni. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang tak betul, korang boleh komen je, share je dekat bawah supaya kita sama-sama dapat ilmu baru. Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, jumpa lagi next video. Thanks for watching. Bye bye.